Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Dan salam sejahtera kawan-kawan di luar sana. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Pertama sekali, selamat datang ke channel Afiq Al-Arawi. Bagi yang pertama kali, jangan lupa saya minta tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan tombol loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang seterusnya. Baik, kita akan sambung bedah novel Anding Ayangan karangan Ramli Awang Mursyid, novelis thriller nombor 1 di Malaysia. Kita akan sambung bab yang ke-9 pada malam ini, muka surat 80 hingga 87. Peringatan, video ini mengandungi spoiler. Yang tidak mahu tahu boleh skip video ini, tak ada masalah. Tapi bagi yang mahu tahu apakah kesinambungan ataupun kesudahan kisah novel Anding Ayangan, teruskan menonton hingga akhir. Ready kawan-kawan? Jom kita mula. Mukim Anding. Ketika sambat menganjak ke siang hari dengan tebaran sang mentari yang semakin memperluaskan gagah sinarnya, penghulu sunni masih beriktikaf di masjid ini. Para jemaah sudah mula berkurangan, hanya tinggal si Saruji menemani pemimpin Anding itu. Mereka menunggu duha yang dimuliakan Allah. Belum segalah matahari naik dari peraduan ufuk, maka terlarang untuk mengerjakan solat. Terlarang dek kerana menyerupai manusia majusi yang menyembah matahari tanpa menyedari sang suria itu juga merupakan makhluk ciptaan Allah. Tidak ada sebarang penyerupaan zat kepada Allah yang Maha Agung. Sudah tersuluh dalam surah Al-Ikhlas dengan firman bahawa Allah itu tidak setara dan tidak menyerupai makhluk-makhluk ciptaannya. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak sekali-kali diperanakkan. Akal sihat tidak akan terbayang melainkan menyaksikan kehebatan ciptaan-ciptaannya yang sangat sempurna tanpa celak. Kecuali cara manusia itu bertingkah laku sahaja yang sering tercela. Penghulu sunni menoleh pada Saruji. Segaris senyuman terukir di bibir tua. Apa hajatmu nak? Penghulu sunni mengajukan soalan. Aku menemani penghulu di sini. Semoga penghulu membenarkan aku berjemaah solat duha bersama-sama. Saruji berbahasa basi. Tuturnya lembut berhemah. Penghulu sunni meneruskan senyuman kecilnya seraya mengangguk sekali. Alhamdulillah, sahut Saruji. Sejenak penghulu sunni menatap wajah anak muda itu lama-lama. Pandangan Saruji selajur menunduk. Sering melari-larikan anak matanya. Segan benar ditenung sedemikian rupa oleh seorang pemimpin yang sangat dihormati. Kamu ikhlas, Saruji? Penghulu sunni tetap pada pandangan matanya. Apa? Wajah Saruji pun terangkat. Wajahnya tertampak kosong. Ikhlaskah kamu mencintai cahaya? Soal penghulu sunni benar-benar memuja. Saruji tergugup pisan. Kata seperti terkulum di sebalik lidah. Seorang pendekar terbilang anding sukar menjawab soalan itu. Ya, Saruji berasa wajahnya hangat. Penghulu sunni pun tertawa kecil dan menggeleng-geleng sekali dua. Cahaya tahu kamu menyukainya? Penghulu sunni sungguh bijaksana. Lemah Saruji menggeleng. Wajahnya kosong berubah hampa. Kenapa tidak berterus terang pada cahaya? Gesak orang tua itu lagi. Aku tiada kuasa untuk tu, penghulu, akui Saruji. Dia terlihat jujur sekali. Masya Allah, sahut penghulu sunni. Pengakuan itu membuatkan penghulu sunni tertawa kecil. Saruji terus kehilangan kata. Kemudian penghulu sunni pun menoleh keluar jendela masjid. Matahari telah naik lebih segalah. Selajur pemimpin Anding itu pun mengajak Saruji segera mengerjakan solat duha. Saruji segera bangkit dan terus iqamat. Solat berjemaah itu merupakan isyarat dari langit tentang pengukuhan jiwa dan ukhuwah.
Penghulu Sunni mendapatkan anaknya Cahaya yang berada di tepian pantai. Akhir-akhir ini, perempuan itu kerap mengunjungi pantai laut selatan ini. Kehadirannya pagi ini tidak ditemani Kasuma. Ternyata sesuatu telah menarik perhatian Cahaya yang memudiki laut selatan itu sejak kebelakangan ini. Dia terlihat sesuatu makhluk bernyawa yang sungguh besar menyerupai seekor raksasa. Cuma tidak sepenuhnya menyaksikan bentuk jasad makhluk laut selatan itu. Namun penglihatannya sudah cukup menggamit tanda tanya. Banyak persoalan yang tidak terjawab. Penghulu Sunni mengucapkan salam. Cahaya yang terkejut dan telah tersedar daripada lamunannya segera menjawab salam suci. Perempuan itu tersipu-sipu. Rajin benar Cahaya mengunjungi pantai sejak pulang dari Gawan. Okay, Cahaya, suara perempuan ya. Saya cuba buat suara perempuan. Okay. Bapa, ada makhluk di lautan tu. Beritahu Cahaya. Penghulu Sunni melemparkan pandangan ke arah laut selatan. Air laut kelihatan tenang-tenang sahaja daripada sebarang riak kocak yang mencurigakan. Bila Cahaya melihatnya, Penghulu Sunni ingin tahu. Sejak beberapa purnama lalu. Jelas Cahaya. Bagaimana rupa bentuknya? Penghulu Sunni bersoal jawab. Besar. Hitam. Sukar Cahaya menjelaskannya dalam lisan gambaran. Penghulu Sunni tidak menyahut. Wajah tuanya terbentuk kerutan, menandakan orang tua itu sedang mengerah fikiran memikirkan hal itu. Diam pemimpin Anding merupakan kebijaksanaan untuk merungkaikan permasalahan itu. Dahulu, dia pernah mendengar dongeng itu menerusi cerita arwah bapanya. Arwah emaknya turut mengiyakan. Sungguh pun kedua-duanya tidak pernah menyaksikan makhluk air di laut selatan itu. Cuma menerima sahaja cerita itu menerusi penceritaan turun-temurun, seumpama sebuah dongeng warisan, dengan pesanan agar tidak mencari atau memburu makhluk air itu. Terlarang memuja-mujanya kerana dibimbangi menjadi sembahan. Sesungguhnya tiadalah sekutu bagi Allah. Mereka yang tersasar pasti syirik besar. Hatta turut dipercayai makhluk itu juga menjadi gendala kepada serangan bala tentera Raja Tabak Bautak dari arah lautan selatan ini. Disebabkan itulah tiada sebarang penggempuran berlaku dari arah lautan sejak dahulu kala lagi. Bagaimanapun, sebarang bukti gagal dibentangkan oleh sesiapa pun jelata di permukiman ini. Sekadar sebuah dongeng warisan, bisik Penghulu Sunni. Maksudnya, memang benar makhluk itu wujud? Celah Cahaya. Hanya Allah yang maha mengetahui anakku, sambut Penghulu Sunni. Cahaya akur kerana itulah hakikat kesahihan. Tidak lagi berbolak-balik dengan sebarang soal jawab. Mengunci lisan itu merupakan tindakan terbaik. Namun dalam diam, Cahaya berikrar untuk merungkaikan misteri itu. Cuma terdapat sekelumit kegentaran untuk berkayuh ke arah laut selatan. Dia hanyalah seorang perempuan yang bukan pendekar terbilang. Cuma Sri Kandi yang sanggup melakukan apa sahaja demi menegakkan agama Islam mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ke mana-mana tanpa pengawasan Saruji dan Alusien. Perintah Penghulu Sunni. Ia merupakan satu penegasan. Cuma nama Saruji lebih ditekankan pada pengucapan. Justeru, ia harus dipatuhi walau dalam bentuk apa sekalipun. Pada penilaiannya, selama ini pun Saruji dan Alusien berjaya mengawali anaknya dengan baik sekali. Sebarang musibah telah berjaya diatasi kedua-dua pendekar itu. Cahaya pun melirik kepada bapanya. Terasa janggal mendengar bapanya menekankan nama Saruji berbanding Alusien. Cahaya dapat menduga sesuatu yang telah tersirat. Untuk bertanya mencari tersurat,
Ternyata Cahaya tidak berani melakukannya. Rasa hormat ke atas bapanya sebagai seorang pemimpin Anding amat disanjungi. Penghulu Sunni bukan calang-calang orang selaku pemimpin besar di Anding ini. Wibawa terajunya sering dicemburui oleh manusia-manusia di luar tembok bertampik-tampik, khususnya Raja Tabak Bautak sendiri. Kamu faham arahan bapa, Cahaya? Ulang soal penghulu Sunni. Faham, Bapa? Cahaya mengangguk akur. Satu lagi, ternyata penghulu Sunni belum selesai menyampaikan pesanan. Cahaya melihat ke arah bapanya dengan pandangan terunduk. Usah berani-berani berkayuh ke lautan, ujar penghulu Sunni lagi. Penegasan penghulu Sunni kali ini sangat ditekankan. Kadangkala berasa anak gadisnya itu berani tidak bertempat. Namun yang dibanggakan adalah tawakal Cahaya yang sangat tinggi lagi ampuh. Masya Allah, la quwwata illa billah. Apa yang dikehendaki Allah tetap berlaku. Tiada daya upaya melainkan dengan kuasa Allah. Itulah prinsip tawakal Cahaya, kurniaan ilahi yang sangat dikaguminya. Kerajaan Ayangan. Betatar pulang semula ke pusat pemerintahan kerajaan ayahandanya. Terus sahaja memacu kuda tunggangannya masuk ke dalam bangsal. Seorang penjaga kuda menyambut tali cawak binatang perang itu, lalu menarik masuk ke dalam sebuah sangkar kayu, berpetak berpalang lintang. Betatar segera turun dari pelana kuda, menepuk-nepuk punggung haiwan itu sebagai isyarat terima kasih. Selajur membelai kepala kuda, mengusapnya dengan penuh perasaan kasih sayang. Haiwan perang itu mengangguk-ngangguk seolah-olah mengerti rasa terima kasih yang dizahirkan tuannya. Bersihkan, mandikan, perintah Betatar. Baik tuan, sahut si penjaga kuda. Sejurus Betatar pun menapak keluar dari bangsal sambil menepuk-nepuk tubuhnya untuk menyingkirkan debu tanah yang mengotori pakaiannya. Langkah bertapaknya terhenti apabila mendapati Yungku Kelangar berada di luar sedang menunggunya dengan bercekak pinggang. Wajah sang puteri nampak masam mencukar. Yungku Kelangar ni puteri puteri Raja Tabak Bautak. Jadi suara perempuan. Dari mana kau, Betatar? Kemalaman, kesiangan, baru pulang. Aku melakukan peninjauan, balas Betatar, acuh tidak acuh memberi jawapan. Kami mencarimu semalaman, mengunjarmu kesiangan. Kata Yungku Kelangar. Apa yang penting? Soal Betatar pula. Ayahanda mencarimu. Sahut Yungku Kelangar. Untuk apa lagi? Membunuh. Ternyata Betatar sudah bosan berbuat kekejaman. Ada laporan orang-orang Anding menyusupi Gawan. Tegas Yungku Kelangar. Lalu, hendak digempur Gawan. Hanya mendengar kabar angin, kita membunuh orang-orang Gawan seluruhnya. Betatar bermarung muka. Yungku Kelangar mengeluh mendengar balasan kata daripada abangnya. Selajur perempuan itu pun mendekati Betatar, berdiri di hadapan abangnya, menatap wajah marung lelaki itu lama-lama. Segarit senyuman kecil akhirnya merekahi bibir mungilnya dalam pandangan bermata galaknya yang tajam menikam, penzahiran kekejaman. Apa yang telah melandaimu, wahai abangku Betatar? Tanya Yungku Kelangar lembut. Tiada apa-apa, jawab Betatar ringkas. Abang ke mana sebenarnya sampai kemalaman, kesiangan? Pada mulanya Betatar enggan menjawab, hanya rengusannya sahaja bertali arus. Abangku Betatar, kenapa ni?
Yungku Kelangar memujuk. Aku kembali ke bundusan, ujar Bertatar. Akhirnya mengalah. Untuk apa? Yungku Kelangar terkejut sehingga berkerut wajahnya. Aku mencari sisa manusia yang berada di sana. Membuat mereka yang hampir putus nyawa, aku bunuh. Bertatar membuat pengakuan, sekaligus membuatkan Yungku Kelangar tersenyum lebar. Gembira mendengar pembunuhan itu. Darah dan nyawa ibarat hanya satu permainan bagi Yungku Kelangar, hatta kepada Jabing dan Satabak juga. Itulah darah daging mereka, hasil asuhan Raja Tabak Bautak selama bergulir purnama. Bib. Bibir mungil Yungku Kelangar terukir sinis. Aku kasihan melihat mereka menderita di hujung sakarat, kata Bertatar. Itu merupakan tindakan terbaik, wahai abangku Bertatar. Para penduduk bundusan telah mengkhianati anutan kita. Walhal kita menyembah Tuhan yang satu. Tu pun mereka berpaling kepada ajaran Anding. Sepatutnya abang memasuki Anding dan membunuh penghulu Sunni. Orang tua keparat itulah yang menyimpang ajaran ayahanda. Yungku Kelangar cukup bersemangat menyemarakkan api persengketaan. Bertatar merenung tajam mata galak Yungku Kelangar. Apa? Yungku Kelangar separuh menengking. Peperangan, pembunuhan. Apakah tu jalan terbaik? Soal Bertatar. Tuhan memerintahkan kita memerangi mereka yang kufur. Balas Yungku Kelangar. Ni yang dipanggil ayahanda, dakwah? Bertatar berani mempertikaikan. Hati-hati kau bercakap, Bertatar. Ayahanda pasti akan menyingkirkanmu daripada jemaah. Kau akan dicanangkan sebagai kafir. Yungku Kelangar menyentuh hukum. Segeralah bertaubat, abangku Bertatar. Yungku Kelangar memberi saranan. Ia, keluh Bertatar, sekaligus mengendurkan nada seraya mematikan bahas. Okey, kawan-kawan. Muka surat 87 habis. Itu sahaja bab yang ke-9. Bagaimana menurut kawan-kawan dalam cerita bab yang ke-9? Tinggalkan sebarang komen di ruangan komen. Dan bab yang ke-10 saya akan sambung di lain masa. Baik, kalau kawan-kawan rasa video saya ini best, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang seterusnya. Okey, itu sahaja. Semoga bertemu lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.